إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال شيخ الناظم رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذ التقى، واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يراه. Kata Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Abil Barakat Sayyidi Ahmad bin Muhammad Dardir Al-Maliki Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, katanya di dalam nazam matan Al-Kharidah Bahiyah ini, pada bait yang ke-39, katanya wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtuqah. Terjemahannya sifat kemampuan dan sifat kehendak. Sifat kemampuan itu terjemah daripada qudrah lah, dan sifat kehendak terjemah daripada sifat iradah. Kedua-duanya bertakluk dengan perkara-perkara mungkin seluruhnya. Wahai saudara yang bertakwa. Terjemahannya. Maka sambung dalam kita punya bab ataupun tajuk. Jangan lupa kita berada dalam tajuk ta'alluq bagi sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana yang dibincangkan dalam kelas yang lalu, antara perbezaan antara sifat ma'ani dan sifat-sifat yang lain bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah sifat ma'ani mempunyai ta'alluq ataupun disebut sebagai kerja dan peranan bagi dia. Ta'alluq, jangan lupa macam yang dibincangkan dalam pertemuan yang lepas, ta'alluq di sisi ulama tauhid ataupun dalam ilmu akidah bermaksud peranan ataupun tugas sesuatu sifat. Tugas dia punya kerja dia punya fungsi dia.
Macam yang dalam kelas yang lepas juga kita telah bincangkan takluk bagi sifat ilmu dan sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ilmu, sifat pengetahui ataupun sifat tahu Allah Subhanahu Wa Taala itu takluknya ialah takluk inkishaf. Apa dia kerja dia? Mengetahui segala perkara. Begitu juga dengan sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala, sifat berkata ataupun sifat perkata Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'alluqnya dinamakan ataupun disebutkan dengan nama ta'alluq dilalah, ta'alluq tunjuk, ta'alluq menunjuk, iaitu Allah menunjuk dengan sifat kalamnya akan segala perkara, sama ada perkara yang wajib pada akal ataupun yang mustahil pada akal ataupun yang harus pada akal. Itu yang kita bincangkan pada kelas yang lalu. Macam tu juga kita telah bincangkan tentang konsep ataupun nama-nama ta'alluq tu secara umum. Ada yang namanya suluhi qadim, ada yang namanya tanjizi qadim, dan ada yang nama dia tanjizi hadis. Itu juga telah kita bincangkan dalam pertemuan yang lepas. Jadi rujuk ke sana baliklah, tengok balik dalam perbincangan kita yang tersebut. Baik, seterusnya kita akan masuk dalam perbincangan ta'alluq bagi sifat qudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'alluq bagi sifat iradah dan qudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kita punya pecahan seperti mana yang dibahagikan oleh Imam Dardir sendiri dalam syarah dia. Syarah ke atas matan ni lah. Syarah ke atas matan Al-Kharidah Al-Bahiyah ini. Imam Dardir membahagikan sifat-sifat ma'ani yang bertakluk kepada 3 pembahagian. Sebelumnya sifat ma'ani Allah 7 dibahagikan kepada 2, iaitu ada sifat ma'ani yang tidak bertakluk cuma memiliki samarah, dan ada sifat ma'ani yang bertakluk. Sifat ma'ani yang tidak bertakluk hanya satu, iaitu sifat ma'ani yang tidak bertakluk hanya satu, iaitu sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sifat ma'ani yang baki iaitu 6 itu ada takluknya masing-masing. Sifat ma'ani yang bertakluk ini dibahagikan pula berdasar ataupun melihat kepada muta'allaq dia, melihat kepada apa yang ditakluk olehnya. Takluknya menumpukan kepada apa? Maka daripada situ dipecahkan pula kepada 3 pembahagian. Pembahagian yang pertama iaitu sifat ilmu dan sifat kalam Allah. Dia bertakluk, kedua-dua sifat itu bertakluk kepada segala perkara ataupun setiap hukum akal yang 3. Sifat kalam dan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala bertakluk kepada segala perkara yang wajib pada akal, segala perkara yang mustahil pada akal, dan segala perkara yang harus pada akal. Itu telah pun kita bincangkan dalam kelas yang lalu. Kemudian pembahagian yang kedua, iaitu pembahagian yang kita akan masuk sebentar lagi ni insya-Allah, yang kita akan bincangkan pada malam ni, iaitu sifat-sifat ma'ani yang bertakluk kepada mumkinat sahaja. Inilah tajuk dalam perbincangan kita. Manakala pecahan yang ketiga iaitu sifat ma'ani yang bertakluk kepada maujudat sahaja, perkara yang ada sahaja, iaitu sifat sama' dan sifat basar, yang kalau ada masa insya-Allah kita akan bincangkan juga malam ni. Kalau tak sempat pun kita bawa ke kelas yang seterusnya. Ala kulli hal, kita cuba untuk memudahkan kefahaman tentang ta'alluq ataupun peranan-peranan sifat ni. Katanya rahimahullahu ta'ala, wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtuqah. Qudrah dan iradah Allah itu, terjemahan secara mudahnya, qudrah dan iradah Allah itu ta'allaqa, bertakluk keduanya. Bertakluk keduanya bil mumkinati kulliha, dengan segala perkara yang mungkin, kulliha, semuanya. Akhadtuqa tu cuma penyempurnaan bagi ba. Dia diletakkan untuk menyempurnakan matan ni. Cumanya adalah dia punya hikmah dia, adalah pasal dia letak hujung tu, tapi dia tak ada kaitan dengan perbahasan, cuma ada tambahan kefahaman. Tak apalah ba akhadtuqa, dia tak ada kena mengena. Akhadtuqa dihazaf munada, dihazaf huruf
huruf ni dak, wahai saudara yang bertakwa. Wahai saudara yang memiliki takwa. Baik. Jadi kita nak bincangkan pada malam ini, tentang sifat qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sana. Katanya live putih betul ke? Ke kita sambung macam biasa aja? Okey, baik. Sambung macam biasa lah. Baik. Sifat qudrah dan iradah Allah, jangan lupa kita pernah sebutkan sama ada di dalam perbincangan sifat qudrah dan iradah itu sendiri ataupun dalam perbincangan yang lepas-lepas pada itu, iaitu nama-nama bagi ta'alluq. Sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala ialah satu sifat yang dengannya Allah mengadakan atau meniadakan apa-apa mungkin. Manakala sifat iradah Allah Subhanahu wa taala pula maknanya ialah satu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala sejak sedia kala, yang dengannya Allah menentukan sebahagian mungkin kepada sebahagiannya. Itu secara ringkasnya makna ataupun pengertian sifat qudrah dan iradah. Maka kerja qudrah, kalau kita boleh katakan kerja bagi qudrah lah, dia bukan kerja sifat sebenarnya, dia kerja Allah dengan sifat tersebut. Cuma untuk meringkaskan bahasa, untuk memendekkan percakapan, maka kita sebut kerja qudrah lah. Kerja qudrah, kerja sayap, kerja iradah, kerja ilmu, kerja kalam. Hakikatnya kerja tersebut ialah kerja Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat itu. Bukan qudrah itu secara istiqlal, secara berasingan yang melakukan sesuatu. Bukan kalam Allah itu secara berasingan yang menunjukkan kepada sesuatu. Bukan ilmu Allah secara berasingan yang mengetahui sesuatu. Allah lah. Allah dengan ilmunya mengetahui. Allah dengan kalamnya menunjukkan. Allah dengan qudrahnya mengadakan dan meniadakan. Allah dengan iradahnya menentukan. Jadi kena faham tu. Cuma kita ringkaskan bahasa kita. Kita kata kerja tu kerja qudrah lah. Faham mengelak. Akidah kita bagi letak makna yang sesuai. Cuma bila kita dah faham konsep dia tu, kita kata bila lagu mana pun asalkan tak menyalahi. Jadi sini ni cakapan majaz lah. Maka kerja qudrah maksudnya Allah, kerja yang Allah lakukan dengan qudrah itu panjang lah. Jadi panjang. Kerja yang Allah lakukan dengan iradah itu jadi panjang lah. Jadi kita ringkaskan kerja qudrah dan kerja iradah. Maka kerja qudrah itu ialah secara mudahnya mengadakan dan meniadakan ataupun mengubah sesuatu, memberi kesan dan pengaruh. Kita boleh letakkan beberapa makna. Namanya yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah kita, nama ta'alluq bagi sifat qudrah ini namanya ta'alluq ta'thir. Ta'alluq ta'thir. Athara yu'athiru ta'thir. Ambil tu. Ta'alluq ta'thir. Apa makna ta'thir? Ta'thir maksudnya mengubah ataupun memberi bekas. Kalau bahasa kitab-kitab Jawi kita disebut memberi bekas, mengubahlah, memberi pengaruh kepada sesuatu, mengubah daripada ada kepada tiada ataupun daripada tiada kepada ada. Itu secara umumnya, secara umum ya. Tapi kalau kita detailkan macam-macam lah, mengecilkan yang besar, mengesarkan yang kecil, mentuakan yang muda, memudahkan yang tua, menggerakkan sesuatu, mendiamkan sesuatu, itu semua detail bagi kerja tu lah. Menghidupkan sesuatu, mematikan sesuatu, memberi hidayah kepada sesuatu, memberi kesesatan kepada sesuatu, memberi rezeki kepada sesuatu, menahan rezeki daripada sesuatu, itu semua masuk dalam kerja-kerja Allah Subhanahu wa taala yang duduk di bawah nama besar dia iaitu ta'thir. Nama bagi ta'alluq sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Tu yang dimaksudkan dengan ta'thir, mengubah sesuatu daripada sesuatu keadaan kepada keadaan yang lain, menjadikan sesuatu daripada tiada kepada ada, dan meniadakan sesuatu, menghilangkan sesuatu daripada ada kepada tiada. Maka tu nama ta'alluq tu nama dia ta'thir. Nama ta'alluq bagi sifat qudrah nama dia ta'thir. Manakala sifat iradah pula kerja dia ialah menentukan, membuat pilihan dan memutuskan sesuatu. Dalam kitab-kitab akidah kita disebutkan dengan nama takhsis, daripada khassasa yukhassisu takhsisan. Jadi ta'alluq takhsis, menentukan. Maka tu ta'alluq bagi sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah mentakhsiskan, Allah menentukan sebahagian daripada mungkinat kepada sebahagiannya. Allah menentukan makhluk ni manusia ke bukan manusia. Allah menentukan manusia ni lelaki ke perempuan. Allah menentukan lelaki ni ataupun perempuan ini Arab ataupun bukan Arab. Allah menentukan si Arab ini seterusnya, detail tu. Maka bila Allah menentukan sesuatu, maka lawannya tu tidak masuklah, tidak ditentukan oleh Allah. Tidak ditentukan oleh Allah. Bila Allah tentukan sesuatu makhluk itu manusia, maka bukan manusia, tak masuklah. Maka tak jadilah dia lembu, tak jadilah dia kambing, tak jadilah dia batu, tak jadilah dia bintang dan sebagainya. Manusia lah. Bila Allah tentukan manusia itu lelaki, tak jadikan perempuan. Bila Allah tentukan dia Arab, maka tak jadilah Melayu dan sebagainya dan seterusnya. Maka itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan ta'alluq iradahnya yang Allah lakukan, yang Allah tentukan dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ringkasnya benda yang telah kita perbincangkan dalam kelas-kelas yang lalu. Itu malam ni kita cuma nak memperjelaskan lagi tentang konsep ta'alluq bagi qudrah dan iradah. Maka ta'alluq qudrah dan iradah ini Imam Dardir sebut dalam matan dia ta'allaqa bil mumkinati kulliha. Pembahagian yang kedua macam kita sebutkan pada awal kelas tadi. Wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhattuqa. Maka ta'alluq qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala ini, ta'alluq takhsis dan ta'alluq ta'thir itu hanya kepada mumkinat. Satu, hanya kepada mumkinat. Apa dia mumkinat? Segala perkara yang juga dinamakan sebagai jaizat, segala perkara yang harus pada akal. Maka bila sebut mumkinat ataupun jaizat dalam istilah yang lain, maka tak termasuk perkara yang wajib pada akal. Qudrah dan iradah Allah tidak bertakluk ke situ. Tak masuk juga perkara yang mustahil pada akal. Qudrah dan iradah Allah tak masuk ke situ. Yang masuk dalam peranan ataupun kerja yang dilakukan oleh Allah dengan sifat iradah dan qudrahnya hanyalah perkara yang harus pada akal sahaja. Hanyalah perkara yang harus pada akal sahaja. Ini poin yang pertama. Maka bila kita sebut tak masuk dalam perbincangan ta'alluq qudrah dan iradah ini perkara yang wajib pada akal dan perkara yang mustahil pada akal, maka kita dah boleh letak satu kerangka kefahaman yang jelas, iaitu yang mana satu benda yang harus pada akal, yang mana bukan perkara yang harus pada akal. Kalau benda tu bukan perkara yang harus pada akal, maka tak timbul persoalan adakah Allah boleh menjadikannya ataupun tidak. Adakah Allah menentukan sesuatu yang bukan berada dalam kategori perkara yang harus pada akal itu ataupun tidak. Sebab tu yang kita katakan pernah disebutkan dalam permulaan pengajian kitab kita dulu, kefahaman ke atas 3 hukum akal itu sangat penting supaya kita tak tersasar daripada bab dia. Kena faham bagi elok, kena jelaskan dengan bagi terang, bagi tak ada kesamaran tentang apa dia perkara yang wajib pada akal, apa dia perkara yang mustahil pada akal, apa dia perkara yang harus pada akal. Secara ringkasnya, perkara yang wajib pada akal ni, kita katakan bahasa mudahnya yang akal tak terima kata tidak. Akal tidak menafikannya sama sekali. Akal tidak menerima sebarang kemungkinan untuk menafikannya.
Lawannya ialah perkara yang mustahil pada akal. Akal tidak terima sama sekali keberadaannya, kewujudannya. Akal tak terima sama sekali. Contoh perkara yang wajib pada akal, pada hak Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah lah. Dan sifat-sifat Allah yang kita bincangkan ni, itu perkara yang wajib pada akal. Sebab akal menghukumkan tidak mungkin tidak ada Allah. Tidak mungkin tidak ada wujud bagi Allah. Tidak mungkin tidak ada kudrah dan iradah bagi Allah. Maka zat Allah dan sifat-sifat Allah itu masuk dalam perkara yang wajib pada akal. Dan lawan bagi zat Allah, lawan bagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah ni masuk dalam perkara yang mustahil pada akal. Manakala perkara yang tidak masuk dalam kategori wajib, tak masuk dalam kategori mustahil, iaitu yang akal terima kedua belah pihak tu. Akal terima possibility, kemungkinan begitu dan begini pada sesuatu. Benda ni boleh ada, boleh tak ada. Benda ni boleh lagu tu dan boleh lagu ni. Benda ni boleh dalam satu hal tu ataupun dalam satu hal yang lain. Bila boleh lagu tu, sama ada dia berlaku secara realiti, ada dalam alam nyata ni ataupun tidak, tak kisah. Yang penting dia menerima ke possibility tu, dia menerima kemungkinan tersebut. Maka dia masuk dalam perkara yang harus pada akal. Apa dia? Secara mudahnya, semua makhluk lah. Semua makhluk. Daripada sebesar-besar makhluk arash hingga sekecil-kecil makhluk zarrah, maka semua tu masuk dalam perkara yang harus pada akal belaka. Sama ada makhluk itu ataupun perkara tersebut benda yang memang ada secara nyata ataupun benda tu tak ada, cuma kemungkinan ada saja. Contohnya macam manusia yang bertangan 6, contohnya harus pada akal, boleh Allah nak buat, boleh Allah tak buat. Dan apa nama ular yang berkaki 12, contohnya ular yang berkaki 12, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh terima walaupun secara kita kata sekadar ilmu yang kita ada, sekadar maklumat yang dikaji oleh kita punya sejarah manusia terhadap haiwan tersebut, dia tak ada lah. Tapi dia boleh ada. Akal kita tidak menerima, akal kita tidak menafikan kemungkinan tu, boleh lah, boleh ada. Macam tu juga lautan daripada emas dan perak contohnya. Bukan ayam lep dah, emas dan perak, lautan emas dan perak. Harus pada akal walaupun dia tak ada secara nyata di dunia ni dan sebagainya. Dia masuk dalam ta'alluq qudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ juga kita dapat faham dan kita boleh ambil satu pendirian, kesimpulan bahawasanya sekiranya perkara tersebut perkara yang wajib pada akal, maka qudrah dan iradah Allah tidak bertakluk ke situ. Qudrah dan iradah Allah tidak bekerja ke arah tu. Dia tak masuk dalam bab ta'alluq qudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya macam mana? Contohnya kita letakkan macam zat Allah. Zat Allah. Bila zat Allah itu perkara yang wajib pada akal, maka tidak ada habuan. Kalau bahasa orang tua belah utara ni, lebih-lebih lagi belah petani dan sebagainya, tidak ada habuan bagi qudrah dan iradah Allah pada perkara yang berkaitan dengan zat Allah. Allah boleh mengadakan dan meniadakan. Boleh tak Allah meniadakan Allah? Tak boleh. Bukan makna tak boleh tu dengan makna Tuhan lemah. Dia tak masuk bab dia. Sebab qudrah dan iradah Allah tidak bertakluk kepada perkara yang wajib pada akal. Contohnya sifat ilmu Allah, perkara yang wajib pada akal. Sifat ilmu Allah, perkara yang wajib pada akal. Boleh tak Allah nak gantikan sifat ilmu Allah dengan sifat jahil? Dia tak masuk dalam bab tu. Dia tak masuk. Kita tak katakan dia boleh dan kita tak katakan dia tak boleh. Dia soalan yang tak masuk dalam silibus. Dia soalan yang tak diterima sekali-sekali. Dia soalan yang langsung tidak valid lah kita kata. Sebab sifat ilmu Allah itu merupakan sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah pada akal kita menghukumkan bahawasanya dia wajib pada akal dengan dalil-dalil yang telah kita bincangkan pada perbincangan sifat ilmu tu contohnya. Maka sifat mengubah itu ataupun perubahan itu takkan berlaku pada sifat ilmu Allah. Dia tak berubah jadi jahil. Jadi kita kata Tuhan lemah ke tak? Bukan masalah Tuhan lemah ke tak. Ta'alluq qudrah dan iradah Allah tak tuju ke situ. Tak tuju ke situ. Begitu juga dengan perkara yang mustahil pada akal. Begitu
juga dengan perkara yang mustahil pada akal. Maka ta'alluq qudrah dan iradah juga tidak menuju ataupun tidak berhabuan ke situ. Dia tidak berada di bawah ta'alluq qudrah dan iradah Allah. Maka tidak diterima ataupun tidak ada nilai pertanyaan. Kadang-kadang dipikir dia cerdik pertanyaan, boleh tak Tuhan buat anak bagi dia? Allah Maha Berkuasa, boleh melakukan segala-galanya. Maka boleh tak Allah buat anak untuk diri dia? Boleh tak Allah buat isteri ataupun pasangan bagi zatnya? Boleh tak Allah mewujudkan ataupun mengadakan satu Tuhan yang lain untuk dijadikan sebagai syarik, gandingan ataupun sekutunya? Kita katakan tak boleh. Boleh tak kita katakan tak boleh? Jadi kalau tak boleh bermakna Allah lemah ke tak? Dia tak pergi ke situ. Yang step pertama tu okeylah, tak boleh. Allah tak boleh nak meniadakan Allah. Allah tak boleh nak mengubah ilmu Allah menjadi jahil. Allah tak boleh nak mengadakan ataupun menciptakan anak, pasangan ataupun sekutu baginya. Tak boleh. Jadi dia membawa kepada soalan yang seterusnya. Apa dia soalan yang seterusnya? Adakah Allah lemah sebab tak boleh buat benda-benda lagu tu? Soalan ni salah. Soalan ni yang salah. Jadi lemahlah Tuhan kalau tak boleh buat benda-benda itu? Tak. Tak. Pasal pada sebab kudrah dan iradah Allah. Kerja dan peranan sifat kudrah dan iradah Allah itu hanya bertumpu kepada perkara yang harus pada akal sahaja. Adapun perkara yang wajib dan perkara yang mustahil pada akal, maka kudrah dan iradah Allah tidak bertakluk ke situ. Gitu. Sebab tu kalau kita mengaji dalam ilmu tafsir, begitu juga ulama tafsir yang membawa huraian tafsiran Al-Quran itu kepada ilmu tauhid, bila disebut wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Allah itu maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka akan ditafsirkan tiap-tiap sesuatu tu minal mumkinat ataupun minal jaizat. Tiap-tiap sesuatu yang berada dalam kategori mungkin. Tiap-tiap sesuatu yang berada dalam kategori harus pada akal. Bukan tiap-tiap sesuatu dengan maknanya yang umum melengkapi segala perkara, termasuk di dalamnya perkara yang wajib pada akal, perkara yang mustahil pada akal dan perkara yang harus pada akal. Ada. Ini tak di situ. Jadi kena faham mengelok. Maka tak masuklah perkara yang mustahil pada akal. Contohnya macam mana? Boleh tak Allah nak jadikan satu makhluk, contoh kita katakan batu. Batu tu sangat besar dan sangat berat sehingga Allah sendiri tak mampu nak angkat batu. Allah sendiri tak mampu nak apungkan batu. Maka kita katakan tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab dia mustahil. Jadi adakah Allah lemah pasal Allah tak boleh buat benda lagu tu? Tak. Ini bukan masalah lemah ke tidak. Dia tak masuk dalam kategori perkara yang harus pada akal. Sama macam soalan tadi lah. Boleh tak Allah jadikan sekutu ataupun pasangan bagi zatnya? Tak boleh. Adakah Tuhan lemah? Tak. Sebab sekutu ataupun pasangan bagi Allah itu merupakan perkara yang mustahil pada akal, dan kudrah dan iradah itu tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil pada akal. Itu yang pertama yang kita boleh faham daripada al-mumkinat. Yang keduanya, apa itu mumkinat? Bila kita katakan Allah bertakluk, sifat kudrah dan iradah Allah itu bertakluk kepada perkara yang mumkinat ataupun jaizat, perkara yang harus pada akal. Apa itu mumkinat? Mumkinat sama makna dengan makhluk lah. Secara ringkasnya untuk kita mudah faham je. Secara ringkasnya mumkinat itu sama makna dengan makhluk, sama makna dengan perkara yang harus pada akal, sama makna dengan ciptaan Allah, sama makna dengan benda yang boleh ada, boleh tak ada. Maknanya yang tepat bagi mumkinat ialah mayumkinu wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang menerima, sesuatu yang boleh ada, boleh tak ada. Itu makna mungkin. Daripada bahasa Arab lah, mungkin.
daripada imkan. Amkana yumkinu, imkan mungkin. Apa dia benar? Amkana, apa makna imkan? Boleh. Sini ni boleh apa? Imkanul wujud wa imkanul adam. Boleh ada dan boleh tiada. Jadi mungkinat bermakna ma yumkinu wujuduhu wa yumkinu adamu. Perkara yang menerima ada, perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Bahasa mudah kita, makhluk lah. Makhluk. Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Cuma bila sebut kata makhluk, kalau kita nak detailkan istilah-istilah tu, bila sebut kata makhluk, dia khusus kepada benda yang dijadikan. Kalau benda tu tidak dijadikan, tak nama makhluk. Contoh macam anak bagi orang yang mandul. Contohnya. Anak bagi orang yang mandul ataupun cucu bagi orang yang memang tak kahwin sampai mati dia. Cucu tu benda yang harus pada akal, mungkin, tapi tak nama makhluk. Jadi dia ada perbezaan sikit pada pengertian istilah-istilah ni. Dia menunjukkan kepada benda yang sama, tapi sebahagian istilah tu menunjukkan dengan lebih umum, sebahagian istilah itu menunjukkan dengan lebih khusus. Tapi dia membawa makna yang sama. Hawadith, mumkinat, jaizat, makhluqat. Ini semua menunjukkan kepada benda-benda yang sama. Tapi sebahagian istilah itu sebahagiannya menunjukkan kepada makna yang lebih umum, makna yang lebih besar, yang lebih mencakupi. Sebahagian istilah itu mengkhususkan melihat kepada pihak ataupun aspek yang tertentu. Kalau kata hudus ataupun hawadis, macam kita bincangkan dalam sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, hadisah ataupun hadis itu, perkara-perkara yang baharu itu, merujuk kepada pihak dia baru jadi, dia baru berlaku, dia baru berubah. Hawadis melihat kepada sudut dia itu diciptakan oleh Allah, maka nama dia makhluk. Melihat pada sudut dia tu perkara yang diterima pada akal ada ataupun tiadanya, maka nama dia jaizat. Melihat pada pihak dia boleh ada dan boleh tak ada pada diri dia, bukan akal kita hukum tak, dia pada diri dia tu sendiri boleh ada boleh tak ada, maka nama dia mumkinat. Mumkinat. Jadi kita dapat sikit perbezaan dekat situ sebagai satu penjelasan yang ringkas. Bila sebut kata jaizat, ialah hukum yang diletakkan melalui pertimbangan akal. Akal hukumkan dia perkara yang harus. Apa makna harus? Boleh begitu dan boleh begini. Menerima kedua belah pihak ataupun sebarang kemungkinan pada diri dia. Tapi bila sebut mumkinat, bukan sebab akal yang putuskan, bukan sebab akal yang timbang benda tu dah. Diri dia sendiri. Diri dia sendiri itu memang menerima ada dan tiada. Memang menerima sebarang kemungkinan. Maka nama dia mumkinat. Benda yang sama cuma dilihat daripada sudut yang berbeza. Benda yang sama, membincangkan tentang perkara yang sama, tetapi dilihat daripada sudut yang berbeza. Bila kita sebutkan jaizat, merujuk kepada benda tersebut yang dihukumkan oleh kita. Bila kita sebut mumkinat, merujuk kepada benda yang sama tapi melihat kepada hakikat dirinya. Hakikat dirinya. Bila sebut kata hadisat ataupun hawadis, mukhalafatu ta'ala hawadis, hawadis itu melihat kepada dia sebelumnya tiada, kemudian baru ada. Dia baru ada. Maksudnya sebelumnya didahului oleh ketiadaan. Dia lebih khusus daripada dua istilah tadi. Bila sebut kata makhluqat, berarti dia yang diciptakan oleh Allah. Maka dia juga khusus. Maka perkara yang tidak diciptakan oleh Allah tak dinamakan sebagai makhluqat, tapi kekal sebagai perkara yang mumkinat dan jaizat. Ini istilah-istilah yang bawa makna yang sama, cuma dia ada sikit perbezaan. Sikit perbezaan. Bila kita nak approach, kita nak gunakan pendekatan-pendekatan yang khusus, maka kita akan gunakan istilah yang khusus untuk dia. Tapi sini sebab kita nak bincangkan secara umum, maka mumkinat dan jaizat itu merujuk kepada satu makna. Kita boleh tukarkan nama mumkinat dan jaizat itu kepada hawadis ataupun makhlukat untuk memudahkan kefahaman kita. Sebab kita tak maksudkan dengan istilah-istilah tersebut makna yang khusus bagi dihadap.
untuk memudahkan kefahaman saja. Mudahnya makhluk lah. Kita jarang sebutlah mungkinat ke jaizat ke hawadis ke, kita jangan sebutlah, kita sebut makhluk. Jadi kita guna istilah itulah untuk memudahkan kefahaman. Cuma perbezaannya itu telah kita sebutkan tadi secara sepintas lalu. Untuk perbincangan yang lebih lanjut perlukan kepada masa yang lain lah, sebab istilah-istilah ni dia ada sumber dan sandaran dia yang tersendiri. Baik, kembali pada perbincangan kita. Maka mungkinat itu ialah perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Siapa dia? Contohnya kita lah. Segala makhluk Allah ni masuk dalam mungkinat belaka lah. Sama ada yang dijadikan oleh Allah ataupun yang tidak dijadikan oleh Allah, mungkinat belaka lah tu. Perkara yang boleh ada, boleh tak ada makhluk. Maka mungkinat sahajalah tumpuan bagi kerja kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkinat sahajalah menjadi tumpuan bagi kerja ataupun ta'alluq, takhsis dan ta'thir Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat kudrah dan iradahnya. Gitu. Jadi maka mungkinat itu ulama kita membahagikannya kepada 4 kategori untuk memudahkan kefahamannya. Untuk memudahkan kita faham konsep mungkinat ni, maka ulama kita membahagikannya kepada 4 kategori. Yang pertamanya mungkinat yang maujudat. Mungkin maujud ba'dal adam. Itu istilah lah. Sebahagiannya sebut al-mumkinat, al-maujudat. Sebahagiannya sebut mungkin maujud ba'dal adam. Sama je dua tu. Iaitu mungkin perkara yang ada, perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Makhluk lah. Makhluk yang ada. Makhluk yang ada. Sekarang ni dia ada. Itu kategori yang pertama. Pembahagian yang pertama. Siapa dia? Contohnya kita. Kita benda yang boleh ada, boleh tak ada. Makhluk. Dan sekarang kita ada. Dan sekarang kita ada matahari, bulan, bintang, air dan sebagainya. Satu. Yang keduanya mungkin, ada panggil mumkinat al-ma'dumat ataupun mungkin ma'dum ba'dal wujud. Al-mumkinul ma'dumu ba'dal wujud. Perkara yang mungkin, benda yang boleh ada, boleh tak ada, makhluk yang telah tiada. Maksudnya sebelumnya dia ada, tapi sekarang dia tak ada. Ketika kita membincangkan pada ketika ini, dia tak ada. Dia pernah ada dan dia sekarang tak ada. Pun mungkin jugalah. Kategori yang kedua. Contoh macam kita punya ancestor, kita punya salasilah kita, tok wan kita yang ke atas tu, moyang kita yang ke atas dan sebagainya. Kalau korek kubur ni pun tak ada lah dalam kubur tu. Mungkin tinggal tulang saja ataupun tulang pun tak ada lah, habis lah. Tinggal ajizuz zanab saja. Tak ada dah. Bukan cerita pasal mati hidup dah, cerita pasal tak ada. Cerita pasal tak ada. Dia pernah ada. Contohnya ayah keturunan kita lah yang usianya 300 tahun dulu. Moyang bagi moyang kita, kita kata contohnya. Moyang bagi moyang kita. 300 tahun dulu, 400 tahun dulu, macam tu lah. Pernah ada, pernah berjalan di atas muka bumi ni, pernah berteduh di bawah langit yang sama macam kita sekarang ni. Pernah ada dan sekarang tak ada. Tak ada dengan makna tak ada lah. Bukan tak ada dengan makna mati tak, tak ada dengan makna tak ada. Langsung tiada kesan hidupnya. Langsung tiada kesan bukti yang mengatakan dia tak ada. Fizikal, secara fizikal tak ada. Hatta tulang temulang dia pun tak ada dah. Maka dia masuk dalam kategori yang kedua. Macam tu juga kita katakan, kalau yang secara harian ni contohnya macam embun pagi yang dah kering disejak oleh cahaya matahari. Kan sebelum matahari memancar sinarnya itu kan ada embun-embun yang ada yang jatuh ke daun-daun, ke tanah, rumput dan sebagainya. Kemudian bila matahari cahayanya terang dan panas, maka embun-embun itu pun tersejak, hilang, tak ada kesan. Seolah macam tak pernah ada pun embun pada layan daun tu. Maka tu pun dipanggil ketika mana embun tu ada, dia masuk dalam kategori yang pertama tadi, mungkin maujud, pasal dia ada waktu tu. Kemudian bila dia tak ada, maka dia masuk dalam mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin yang telah tiada sesudah adanya. Mungkin juga. Mungkin juga. Yang ketiganya mungkin sayujad. Mungkin sayujad. Iaitu perkara mungkin, benda yang boleh ada, boleh tak ada. Tetapi tak ada lagi. Dia akan ada.
Mungkin yang bakal ada tetapi belum ada, belum sampai masanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah belum ciptakannya lagi. Allah belum Allah belum mengadakannya lagi, belum mengeluarkannya lagi daripada ketiadaan kepada ada. Tak lagi. Tapi dia bakal ada. Dia bakal ada sesuai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya macam cucu yang bagi kita orang yang anaknya duduk kecil gini. Kita berkahwin, ada anak. Anak tu sekolah pun tak masuk. Contohnya cucu kita, iaitu anak bagi anak kita tu. Kalau dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala memang ada cucu tersebut, maka dia masuk dalam mungkin sayujat. Mungkin sayujat. Dia bakal ada. Sekarang dia tak ada lagi dan dia bakal ada. Mungkin juga masuk dalam kategori yang ketiga. Dan yang keempat dipanggil al-mumkinu alimallahu annahu lam yujad. Al-mumkinu alimallahu annahu lam yujad. Mungkin perkara yang boleh ada dan boleh tak ada, tetapi telah sabit dalam ilmu Allah bahawasanya dia takkan ada. Benda tu benda yang mungkin, benda yang harus pada akal, tetapi telah ditentukan oleh Allah bahawasanya dia takkan ada. Allah memilih untuk meniadakannya. Allah memilih untuk tidak menjadikannya. Mungkin juga. Benda yang harus juga, benda yang diterima oleh akal. Cuma dia tak berlaku. Allah tidak mengadakannya, Allah tidak menjadikannya, Allah tidak menentukannya untuk ada. Memudahkan kefahaman kita setiap perkara yang berlawanan dengan kita sekarang lah. Contoh macam, sekarang ni lelaki. Boleh tak Allah jadikan perempuan pada permulaan kejadian dulu ni? Kita kata 30 tahun dulu ni, boleh. Tapi tak jadi. Maka kemungkinan perempuan tu dipanggil mungkin yang alimallahu annahu lam yujad. Perkara yang Allah tentukan bahawasanya dia takkan ada. Contohnya macam kematian Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kematiannya secara kufur ataupun kekufuran Abu Bakar ataupun keimanan Abu Jahal, keimanan Abu Lahab. Ini benda yang mungkin, benda yang akal terima, possibility itu ada, tetapi telah Allah tentukan bahawasanya tak akan berlaku perkara itu. Maka itu masuk dalam kategori yang keempat, iaitu mungkin alimallahu annahu lam yujad. Maka baik yang pertama sampai yang keempat tadi ni, mungkin mawjud ba'dal adam, mungkin ma'dum ba'dal wujud, mungkin sayujad, dan mungkin alimallahu annahu lam yujad. Keempat-empat mungkin. Semua ni berada di bawah tumpuan dan juga ta'alluq qudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkasnya. Baik. Maka bila Allah tentukan sesuatu, contohnya Allah tentukan seseorang itu bakal ada. Maka bahawasanya sampai masa yang ditentukan oleh Allah, Allah mengadakan dia dengan sifat kudrahnya. Allah mengadakannya, Allah mengubahnya daripada tiada kepada ada dengan sifat kudrahnya. Itu secara ringkasnya kefahaman tentang ta'alluq sifat kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian perbincangan kita akan dilanjutkan dengan konsep ta'alluq macam kita bincangkan pada kelas yang lepas. Maka pada kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala ini, kudrah Allah ta'alluqnya taksir, nama ta'alluqnya itu taksir, memberi bekas, mengubah. Cuma dia ada konsep dia. Yang pertamanya, ta'alluq yang pertama ataupun konsep ta'alluq taksir yang pertama bagi Allah Subhanahu Wa Taala dinamakan sebagai ta'alluq tanjim, ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq suluhi qadim. Maksudnya boleh dan patut sesuai untuk Allah mengadakan. Allah boleh mengadakan. Itu tafsilan perincian ta'alluq bagi sifat kudrah Allah. Yang pertama, ta'alluq suluhi qadim. Apa makna ta'alluq suluhi qadim bila dinisbahkan kepada sifat kudrah? Maksudnya Allah boleh menjadikan, Allah boleh mengadakan, Allah boleh meniadakan.
Bila masa boleh itu sejak kala, iaitu sejak Allah bersifat dengan sifat kudrah. Maka boleh tu dah ada dah pada Allah. Boleh buat. Bukan buat dah, boleh buat. Suluh macam kita bincangkan dalam kelas yang lepas. Boleh buat. Supaya kita kata, kalau tok guru kita ni dia biasa gambarkan dengan periuk. Periuk tu duk terlungkup lagi dalam para dia, dalam rak dia. Periuk tu boleh menerima beras. Periuk tu boleh digunakan untuk memasak nasi dan ataupun gulai. Padahal dia masih lagi terlungkup atas para. Atas kabinet kita lagi. Masih lagi duduk dalam rak. Duduk dalam kabinet kita. Tak ada buat apa-apa tapi dia boleh. Sejak bila dia boleh? Sejak periuk itu diciptakan lah. Walaupun dia duduk di kedai, walaupun dia duduk dalam kotak, walaupun dia duduk di kilang dia lagi. Tapi periuk tersebut boleh digunakan untuk diisi dengan sesuatu seumpama beras dan sebagainya. Untuk digunakan untuk tujuan memasak dan sebagainya. Boleh. Boleh tu nama dia suluh. Jadi kudrah Allah pun sama lah. Sifat kudrah Allah pun ada suluhnya yang sebegitu. Allah boleh mengadakan dengan sifat kudrahnya. Sejak bila boleh tu? Sejak Allah bersifat dengan kudrah lah. Bila Allah bersifat dengan kudrah? Sejak azali. Maka boleh mengada tu juga sejak azali. Itu yang dinamakan sebagai suluhi qadim. Suluhi qadim. Tanjizi qadim ada tak bagi sifat kudrah Allah? Tak ada. Sebab tidak ada perkara yang Allah ciptakan sejak azali. Sebab bila sebut kata azali, dia tidak ada sesuatu pun pada ketika azali itu yang diciptakan oleh Allah. Yang ada hanya Allah dan sifat-sifatnya. Yang ada hanyalah zat Allah sahaja. Jadi tidak ada tanjizi qadim bagi sifat kudrah Allah. Kemudian bila sampai masanya untuk ada Allah tentukan makhluk sekian-sekian, iaitu manusia, lelaki, Melayu, sekian-sekian lah. Direct lah dia punya tafsilan dia tu, macam yang kita akan bincangkan sekali dalam sifat iradah. Bila dah sampai masanya untuk Allah ciptakan, maka Allah jadikan dia. Allah jadikan dia. Itu yang dikatakan kun fayakun tu. Bila Allah kata jadi, maksudnya telah sampai masa untuk menjadikan sesuatu makhluk tu, maka makhluk tu jadi dengan kudrah Allah. Allah menjadikannya. Maka pada ketika menjadikan tu, ketika Allah mengubah sesuatu daripada ada kepada tiada ataupun daripada tiada kepada ada tu, yang tu nama ta'alluq qudrah pada ketika tu. Ta'alluq qudrah itu berada dalam konsep tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Ketika menjadikan tu. Tanjizi hadis. Jadi secara umumnya sifat kudrah Allah ada dua konsep dalam ta'alluq dah. Ta'alluq sifat kudrah Allah hanya ada dua konsep. Iaitu suluhi qadim. Boleh Allah mengadakan, boleh Allah meniadakan. Dan juga tanjizi hadis. Maksudnya Allah mengadakan secara sebenarnya pada ketika telah sampai masa yang ditentukan olehnya. Itu secara umum. Itu secara umum. Secara tafsilnya, ada satu lagi ta'alluq yang disebutkan oleh alim ulama kita dalam kitab-kitab akidah. Bila kita memperincikan tentang mengada dan meniada Allah Subhanahu Wa Taala ini, di celah-celah perbuatan mengada dan meniada tu dia ada satu keadaan statik, iaitu Allah mengekalkan sesuatu atas halnya. Contoh macam sesuatu tu tak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Diadakan oleh Allah. Maka ketika diadakan tu, suluhi tanjizi lah ketika mengadakan tu, tanjizi hadis lah. Allah mengadakan sesuatu dengan real, dengan sebenarnya. Kemudian jarak di antara Allah mengadakan tu, kita katakan manusia lah. Allah wujudkan dia. Allah adakan dia. Jarak dengan dia nak mati ataupun dia nak hilang daripada daerah kewujudan tu, kita kata jarak dia 100 tahun. Maka ada selang 100 tahun ni daripada mengadakan dan meniadakan tu. Maka selang itu ulama namakan sebagai ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah ni terjemahan secara literalnya genggaman Allah lah. Genggaman Allah.
Bukan maksud Allah genggam macam tangan tu dah. Kita dah bincang dah dalam kelas-kelas yang lepas. Mustahil Allah memiliki anggota seumpama makhluk dah. Tapi itu konsep lah. Menggenggam dengan makna Allah mengekalkan sesuatu itu di atas halnya yang telah dilakukan. Itu nama dia ta'alluq qabdah. Ini bila kita memperincikan tentang hubungan ataupun nisbah di antara makhluk dengan ta'alluq qudrah Allah. Jadi kita akan berlaku beberapa kali pertukaran hal, beberapa pertukaran keadaan. Contohnya kita tengok dalam sejarah manusia, kronologi ataupun marhalah seorang insan tu, dia daripada tak ada kepada ada, satu. Lalu ni dia ada. Kemudian daripada ada kepada tak ada. Contohnya bila mana dihancur musnahkan bumi nanti ni, akhirat kiamat nanti ni. Tak ada lah ketika tu, tak ada lah. Ataupun lebih awal daripada tu, tak ada lah. Kemudian daripada tak ada tu dia akan diadakan semula. Diadakan semula dan seterusnya. Ada yang selepas diadakan tu ditiadakan kembali, ada yang selepas tu dikekalkan atas adanya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia ada perjalanan dia. Kita letak satu contoh. Orang yang hidup 1000 tahun yang lalu, contohnya lah, orang yang hidup 1000 tahun yang lalu. Sebelum daripada dia dijadikan oleh Allah, orang tu sebelum daripada dia dijadikan oleh Allah, dia berada di bawah, sentiasa berada di bawah ta'alluq suluhi qadim Allah lah, bagi sifat qudrah. Allah boleh mengadakannya. Cuma pasal apa Allah tak bagi ada lagi? Pasal belum sampai masanya lagi. Maka suluhi qadim tu, sampailah masa untuk dia ada, maka Allah mengadakan. Ketika Allah mengadakan tu tanjil hadis. Dua, itulah. Dan sebelum diadakan, dikekal dalam keadaan tiada tu suluhi qadim, sentiasa Allah boleh mengadakannya. Cuma Allah tak adakan dia sebab tak sampai masa lagi. Sampai masanya Tuhan mengada dia. Maka ketika Tuhan mengada dia tu tanjizi hadis. Nama ta'alluq qudrah pada ketika itu, konsep ta'alluq qudrah pada ketika itu tanjizi hadis. Ada. Bila ada maka dia kekal dalam keadaan dah. Pengekalan pada keadaan ada ini disebutkan sebagai ta'alluq qabdah. Dalam genggaman Allah. Dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menggenggam kewujudannya. Sampailah kepada masa Allah meniadakannya. Meniadakannya. Mematikan satu contoh tak ni, meniadakannya. Menghapuskannya daripada alam wujud ni. Maka pada ketika Allah meniadakan dia langsung tak ada tu, maka ketika tu tanjizi hadis pula lah. Tanjizi hadis pula. Kemudian dia kekal tiada. Qabdah balik. Dia kekal tiada. Sampailah masa untuk Allah mengadakannya semula, kebangkitan semula. Untuk kiamat dan sebagainya. Maka ketika sampai masa tu Allah menjadikan dia balik, tanjizi hadis berlaku pada ketika tu. Kemudian dia ada. Maka ketika dia ada tu qabdah lah. Berada dalam ta'alluq qabdah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebahagian daripada makhluk selepas diadakan dan selepas diadili di padang mahsyar dan sebagainya, seperti mana disebutkan dalam hadis, kambing dan sebagainya diqisas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, patah tanduk dan sebagainya. Kemudian balas semula kesalahan tersebut pada kambing yang mematahkan tanduk sebagainya. Lepas itu Tuhan akan matikannya ataupun hilangkannya semula. Macam yang disebutkan dalam hadis Nabi. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ucapan para kafir yang kata ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan aku ni jadi tanah macam lembu kambing tu. Tak ada lah. Jadi kalau macam ada manusia macam kita ni, lepas pada dibangkitkan itu, maka dia akan ada kekal selama-lamanya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ berlaku beberapa pertukaran ta'alluq yang ada pada diri kita lah, yang dinisbahkan kepada diri kita. Jadi sekarang ni kita yang ada sekarang ni, kita berada dalam ta'alluq qabdah Allah. Bila dinisbahkan kita sebagai salah satu diri perkara yang mungkinat, diri perkara yang jaizat, diri perkara makhluk ni,
Bila dinisbahkan kepada apa ta'alluq qudrah Allah sekarang, nisbah bagi kita yang ada sekarang ni, ta'alluq qabdah. Maksudnya Allah menggenggam kewujudan kita. Allah menggenggam kewujudan kita sampai masa untuk Allah tiadakan kita nanti ni, maka ketika tu berlaku tanjizi hadis pula. Kemudian Allah kekalkan ketiadaan kita, maka kembali kepada ta'alluq qabdahnya. Harap-harap boleh faham lah penjelasan tu. Ringkas je. Baik. Tu untuk qudrah. Adapun untuk iradah Allah Subhanahu wa taala, ta'alluq iradah macam yang disebutkan tadi ialah ta'alluq ta'thir, ta'alluq takhsis, ta'alluq memberi kesan ataupun ta'alluq mengubah. Jangan lupa perbincangan kita, perubahan ketentuan ta'alluq takhsis menentu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat iradahnya itu, menentu tersebut dalam beberapa sudut ataupun aspek. Sama ada dan tiada, cirinya, sifat-sifatnya, masanya, tempatnya, arahnya dan juga ukuran dan sukatannya. 6. Al-mumkinatul mutaqabilatu sittatun wujuduna wal adamu was sifatu asminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Macam yang kita dah sebutkan dalam huraian kita pada sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena rujuk sana baliklah untuk huraian yang panjang lebar berkaitan dengan sifat iradah Allah. Cuma bila kita dah faham dah perkara tersebut, nama bagi ta'alluq sifat iradah Allah ni nama dia ta'alluq takhsis. Apa makna takhsis? Menentukan. Maka pada ta'alluq takhsis Allah ini ada dua konsep. Yang pertamanya konsep suluhi qadim. Apa makna suluhi qadim bagi sifat iradah Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya Allah boleh menentukan sesuatu mungkinat itu dengan segala kemungkinannya. Dengan salah satu daripada segala kemungkinannya. Sesuatu kita katakan makhluk lah, kalau kita mudah untuk sebut bahasa yang mudah, makhluk. Allah boleh jadikan dia manusia ataupun manusia, Allah boleh jadikan dia lelaki ataupun perempuan, Allah boleh jadikan dia pada zaman yang pada satu zaman ataupun zaman yang lain, pada satu tempat ataupun pada tempat yang lain dan sebagainya. Maka semua kemungkinan itu boleh ditentukan oleh Allah. Subhanahu wa taala. Maka yang ni nama dia ta'alluq suluhi qadim bagi sifat iradah. Sejak bila Allah boleh tentu tu? Sejak Allah ada sifat iradah lah, iaitu sejak azali. Allah boleh menentukan segala detail, segala ketentuan sejak azali. Boleh. Masalah boleh. Kemudian daripada segala kemungkinan tersebut, kan, orang ke bukan orang ke, laki ke perempuan ke, jantan ke betina ke, di tanah Melayu ke, di tanah Arab ke, masa zaman Nabi Ibrahim ataupun zaman Nabi Isa ke, macam-macam lah segala ketentuan tu. Allah menentukan sebahagiannya, tak boleh tentu semua. Sebab kalau tentu dia hidup pada zaman Nabi Allah Ibrahim AS, maka dia tak mungkin hidup pada zaman Nabi Nuh AS. Sebab Allah tentukan permulaan kewujudan dia pada zaman Nabi Ibrahim AS. Maka mustahil dia tiba-tiba terada pada zaman Nabi Allah Musa AS. Mustahil lah. Dan sebagainya. Jadi, bila Allah menentukan secara spesifik, detail, butiran-butirannya yang lengkap tersebut, Allah dah tentukan, maka Allah menentukan sebahagian saja daripada perkara-perkara yang berlawanan tadi ni. Tak boleh tentu semua. Mana mungkin ada dan tak ada tu dihimpun dalam satu perkara pada satu masa. Maka tu yang disebutkan sebagai mumkinat mutaqabilat tu. Mutaqabilat dengan makna mutanafiyat. Segala perkara yang bernafi-nafian. Segala perkara yang bertentangan. Bila Allah tentukan dia ada pada masa tu, maka takkan dia tak ada. Kalau Allah tentukan dia tak ada pada masa tu, maka takkan dia ada. Tapi ada dan tiada tu boleh ditentukan oleh Allah. Boleh itu ta'alluq suluhi qadim. Ketentuan yang telah diputuskan oleh Allah itu ta'alluq tanjizi qadim.
Tanjizi qadim. Tanjizi seperti mana yang kita telah sebutkan, maksudnya Allah menentukan. Allah menentukan. Allah memilih secara terperinci apa yang dia nak buat, apa yang dia nak lakukan, apa yang berlaku pada sesuatu. Dan ketentuan tersebut, pemilihan tersebut, takhsis itu berlaku qadim, sejak sedia kala. Bukan Allah baru pilih. Bukan Allah pilih. Segala ketentuan itu telah pun dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak sedia kala. Ini yang dalam sebagai hadis sebut rufi'al aqlam wa jaffati as-suhuf. Rufi'al aqlam, rufi'atil aqlam wa jaffati as-suhuf. Telah terangkat pena takdir dan telah kering dakwat suratannya. Maksudnya semua benda tu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Bukan tentu ikut hari macam kita. Hari ni tentu benda ni, esok tentu lain. Tak. Allah tentukan sejak azali melalui ataupun menerusi sifat iradahnya. Ketentuan yang telah diputuskan itu, konsepnya, namanya ialah ta'alluq sulu, ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian guru-guru kita memberikan gambaran yang mudah untuk mendekatkan kefahaman kita antara suluhi qadim dengan tanjizi qadim bagi sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang belah utara ni insya-Allah fahamlah bahasa ni. Kalau selain belah utara ni kena cuba fahamlah. Suluhi qadim dalam bab iradah ini biasanya disebutkan dengan acu. Acu ni maksudnya kita gayakan, kita letakkan di badan kan. Macam kita letak sesuatu seumpama baju dan sebagainya. Kita ada almari baju. Dalam tu ada, kita katakan contohnya 40 helai baju ke apa kan. Kita ambil satu letak. Tak idea. Bukan pakai, nak letak. Gayakan tengok. Ambil satu letak, gayakan tengok. Boleh tak kita pakai baju ni? Boleh. Letak balik. Boleh tak kita pakai baju ni? Boleh. Boleh tak kita pakai baju ni? Boleh. Maka boleh tu. Kita tak buat pilihan lagi. Tapi kita banyak pilihan yang ada tu. Pilihan-pilihan yang ada tersebut, itu nama dia suluhi qadim. Itulah makna suluhi qadim secara ringkasnya. Untuk memudahkan kefahaman. Bahasa utara sebut acu. Acu ni maksudnya gayakan lah. Letak kat sesuatu tu macam kita lah. Ada anak kecil dan sebagainya. Banyak baju yang kita nak beli kat kedai tu. Ada yang frozennya, ada yang Hello Kitty-nya, ada macam-macam lah. Kita ambil selai, letak kat badan dia. Ambil ni lah, letak kat badan dia. Ambil ni lah, letak kat badan dia. Letak. Menggayakan tu. Itu nama dia acu lah dalam bahasa utara ni. Acu. Suluhi qadim. Kemudian, dah kita gayakan pilihan-pilihan yang ada tu, kita pilih nak yang mana. Contohnya kita ambil Frozen lah. Contohnya. Ataupun Hello Kitty lah. Maka bila kita ambil dan pakaikan kepada budak tu, pakaikan kepada anak tu, maka itulah pilihan yang telah kita putuskan. Maka yang tu orang utara panggil aci. Kira aci, hani aci. Jadi suluhi qadim itu acu, tanjizi qadim itu aci. Itu contoh ataupun misal yang guru-guru kita lah, guru-guru yang mengajar kitab-kitab Jawi ni gunakan untuk memudahkan kefahaman. Maksudnya bila sebut kata suluhi qadim tu kita ingat acu. Maksudnya segala kemungkinan itu berada di bawah pilihan Allah. Allah boleh memilih mana-mana satu. Kemudian Allah memilih dengan satu keputusan secara spesifik. Satu detail secara spesifik. Maka tu aci. Itu tanjizi qadim. Kedua-duanya sama ada acu ataupun aci itu secara azali, sejak azali lagi. Nah, gitu maksudnya. Baik. Tu secara ringkasnya huraian ataupun penjelasan tentang ta'alluq bagi sifat qudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita recap balik, kita buat kesimpulannya. Sifat qudrah dan iradah Allah ini hanya bertakluk kepada perkara yang mungkinat, seperti mana yang Imam Dardir sebut dalam matannya, iaitu ta'allaqa bil mumkinati kulliha wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtuha. Itu kita punya syahid kita.
maka tak termasuk di bawah rentahan ataupun takluk kudrah dan iradah Allah. Ini perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Ini dah menjawab banyak persoalan yang dilontarkan oleh golongan etis dan sebagainya, yang berkaitan dengan boleh tak Tuhan buat lagu ni, boleh tak Tuhan buat lagu ni, boleh tak macam tu juga dengan golongan Nasrani dan sebagainya, boleh tak Tuhan jelmakan dirinya sebagai manusia, boleh tak Tuhan, boleh tak tu. Benda tu kalau duduk bawah perkara yang mustahil pada akal, maka tidak melakukannya itu tidak menunjukkan Allah lemah. Dia tidak membuktikan apa-apa. Boleh tak Tuhan menjelma sebagai manusia dan berjalan seperti muka bumi seperti mana yang didakwa oleh golongan Nasrani yang mengatakan itu Nabi Isa itu ialah Tuhan yang dijelmakan dalam bentuk darah daging untuk merasai kesengsaraan manusia dan sebagainya. Tak. Sebab dia benda yang mustahil pada akal. Allah tak buat benda tu bukan pasal Allah lemah, pasal dia bukan di bawah takluk kudrah dan iradah Allah. Macam tu juga dengan etis dan sebagainya, boleh tak Tuhan jadikan alam ni dan biarkan dia berfungsi dengan sendirinya, tak, benda tu mustahil pada akal. Telah menjawab banyak persoalan-persoalan yang nampak macam cerdik soalan-soalan tu, tapi kalau kita ada basic ataupun asas yang cukup dalam memahami konsep kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala serta takluk keduanya, kita boleh jawab dengan jelas ataupun kita tidak akan goyah dengan syubhah dan keraguan-keraguan tersebut. Dan bila disebutkan tentang ta'alluq sifat kudrah dan iradah Allah, maka ta'alluq sifat kudrah Allah itu dinamakan sebagai ta'alluq ta'thir. Ta'alluq sifat iradah Allah dinamakan sebagai ta'alluq takhsis. Yang kedua-duanya macam yang disebutkan tadi, hanya bertumpu kepada perkara yang mungkin sahaja. Jadilah. Kemudian katanya wajzim bi anna sam'ahu wal basara ta'allaqa bi kulli mawjudin yura. Ini nak masuk dalam perbincangan yang seterusnya, iaitu perbincangan sifat sama' dan sifat basar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Kalau ada yang tak faham ataupun yang kurang jelas tu tolong tanyalah supaya boleh kita pakat sama-sama cuba untuk jelaskan. Kalau ada iskal apa-apa silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Soalan yang pertama yang berkaitan dengan ta'rif bagi jaiz fil aqli, al-jaizatu fil aqli. Kalau nak mentarifkan macam yang ditarifkan, tarikh yang disebutkan tadi ni tarikh yang diberikan oleh Imam Sanusi dalam Matan Sanusi dia, iaitu al-jaizu ma yaqbalu ataupun ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Yasihhu dengan makna yaqbalu lah, ataupun yatasaddaqu, ikut makna yang disyarahkan dalam hudi-hudi dan sebagainya. Takrif tersebut masih lagi dalam bentuk majaz. Takrif yang lebih tepat ataupun takrif yang lebih jelas tanpa ada sebarang majaz, tanpa ada sebarang kiasan ataupun kata pinjaman, seperti mana yang disebutkan oleh Imam ulama Jawi kita pun ada sebut dalam Wasail Ilmul Kalam pun ada. Kita Tuan Guru Haji Abdul Qadir Wangah pun ada sebut, iaitu makna yang paling tepat ataupun takrif yang paling tepat untuk perkara yang harus pada akal ialah wal jaizu ma yaqbaluhuma,
yaqbaluhuma. Maksudnya ma yasihhu fil aqli, ma yaqbalu fil aqli, subutuhu wa intifa'uhu. Gitu. Subutuhu wa intifa'uhu. Perkara yang menerima sungguhnya dan ternafinya. Siapa yang biasa mengaji kitab Jawi ataupun siapa yang biasa mengaji yang biasa masuk dalam kelas yang membincangkan tentang takrifan hukum akal, dia boleh bezakan di antara wujud dengan subut dan di antara adam dengan nafi, intifa. Kita mudahkan secara ringkas, nak mudahkan dia. Takrif yang macam yang ayah di sekam lah dalam bahasa kita ni. Ayah di sekam, Tok di sekam rahimahullah sebut dalam kitab-kitabnya. Contohnya dalam Wasail Ilmul Kalam. Mengatakan bahawasanya takrif yang paling tepat untuk jaiz fil aqli ialah ma yaqbalu thubutu wal intifa. Ma yaqbalu thubutu wal intifa. Sesuatu yang perkara yang menerima sungguh. Sungguh dia martabat lebih rendah daripada wujud lah. Dia tak semestinya wujud. Tapi sungguh, maksudnya akal terima. Wal intifa, dan ternafi. Sungguh dan ternafi. Jadi dia merupakan makna yang ditakdirkan. Kalau kita pakai takrif Imam Sanusi pun, ulama yang mensyarahkan kalam Imam Sanusi juga akan mentakrifkan ataupun mentafsirkan dengan makna yang sama. Ma yaqbalul wujudu wal adam dengan makna ma yaqbalul thubutu wal intifa. Perkara yang menerima sungguh dan ternafi. Jadi hatta dalam matan Sanusiyah tersebut, wal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu wal jaizu ma yaqbaluhuma. Maksud Imam Sanusi dengan wujud dan adam tu juga macam yang disyarahkan oleh pensyarah-pensyarah matan Sanusi itu sendiri. Wujud akan diberikan makna yang lebih luas, iaitu subut, dan adam akan diberikan dengan makna yang lebih luas, iaitu intifa. Jadi bolehlah pakai takrif yang diberikan oleh Imam Sanusi itu pun boleh pakai. Dan itu yang masyhur digunakan. Cuma perlukan kepada kefahaman yang jelas. Sebab kalau kita hanya khususkan kepada wujud dan adam saja, ada dan tiada, perkara-perkara yang amr yang i'tibari tak masuk dalam hukum lah. Sebab dia mengkhususkan kepada ada dan tiada. Dan ni bulat bukan ada, bukan tak ada. Bulat ada pun tak ada pun tak. Bulat ni sungguh dan ternafi. Akal kita saja yang menghukumkan dia betul ataupun dia tidak betul. Jadi dia bukan masuk dalam kategori ada dan tiada macam zat kita. Jadi kalau kita kekalkan makna wujud dan adam dalam takrif tersebut dengan maknanya yang betul wujud dan adam itu, seperti mana yang ditakrifkan oleh Imam Sanusi, maka kita mengeluarkan sebahagian afrad yang berada dalam takrif dan menyebabkan sebahagian perkara yang sepatutnya ada dalam takrif tak masuk. Jadi dia tak jami' dan dia tak mani'. Maka sebab tu pentafsir ataupun pensyarah bagi kalam Imam Sanusi tersebut, bagi kitab Imam Sanusi tersebut, sentiasa memberikan huraian yang jelas dalam bab tu. Wujud dengan makna subut, adam dengan makna intifa. Tu apa nama? Jadi kita boleh pakailah takrif tu. Cuma untuk makna yang lebih tepat, kalau kita tak mau main dengan tafsiran yakni ai tu, kita boleh direct macam yang disebutkan oleh atau hadir dalam wasail ya, Wasail Ilmul Kalam, ma yaqbalu thubutu wal intifa wal jaizu ma yaqbalu thubutu wal intifa. Gitu. Dan soalan yang kedua yang berkaitan dengan susunan takluk sifat kudrah Allah. Baik. Susunan dia bermula dengan suluhi qadim. Allah boleh mengadakan satu. Allah boleh mengadakan. Kita ambil kita lah manusia sebagai contoh. Kita manusia sebagai contoh. Sama ada manusia yang, kita ambil manusia yang telah tak ada lah, memudahkan kita punya perbincangan. Kalau nak ambil kita yang sedang ada ni pun boleh juga. Tapi untuk memudahkan perbincangan, dia lebih mudah membincangkan benda yang telah tak ada. Lah ni tak ada. Dan manusia yang hidup, kita kata 200 tahun dulu, tak ada hal ni. Sebelum dia wujud, maka dia berada di bawah takluk suluhi qadim bagi sifat kudrah Allah. Allah boleh mengadakannya. Satu. Kemudian Allah mengadakan dia pada masa yang telah ditentukan menurut sifat iradahnya. Allah mengadakannya. Ketika mengadakan tu takluk tanjizi hadis. Selepas Allah mengadakannya, setelah Allah mengadakannya, dia berada dalam takluk qabdah Allah, genggaman takdir Allah. Genggaman takdir Allah. Kemudian dia tak ada, Allah meniadakannya, maka
maka ketika Allah meniadakan dia itu, dia di bawah ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrah. Ketika Allah meniadakan tu, perbuatan meniadakan tu tanjizi hadis bagi sifat qudrah Allah. Lah ni dia tak ada lah. Lah ni tak ada. Maka sekarang ni dia berada dalam ta'alluq qabdah Allah. Iaitu Allah mengekalkan ketiadaannya. Jadi untuk dia yang kelima tak ada. Allah mengekalkan ketiadaannya. Tak ada. Sampai bila tak ada? Sampailah Tuhan menentukan untuk membangkitkannya semula. Mengadakannya semula. Apa nama? Ya lain itu. Jangan Yasin tu. Man ba'athana min marqadina tu. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin, ayat tu. Siapa yang bangkitkan kita daripada tidur, siapa yang keluarkan kita daripada tidur dan sebagainya tu. Sekarang ni dia tu, sekarang ni dalam ta'alluq qabdah Allah. Dalam ta'alluq qabdah Allah, Allah mengekalkan ketiadaan sampai masa untuk Tuhan ada ni, Allah jadikan dia. Ketika Tuhan menjadikan, perbuatan menjadikan tu dinamakan sebagai ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrah. 6. Ta'alluq tanjizi sifat qudrah. Kemudian sekiranya Allah mengekalkan kewujudannya, lepas daripada menjadikan tu, lepas daripada yang kelima tu, Allah menjadikan, lepas daripada menjadikan yang keenam tu, selepas daripada selesai tanjizi hadis, maka dia kembali berada dalam ta'alluq qabdah Allah. Allah kekalkan kewujudan dia. Allah kekalkan kewujudan dia. Jadi secara umumnya 7 lah. Secara umum 7. Kalau berlaku lagi lepas daripada tu, contoh macam binatang yang kita sebutkan tadi, sebab dalam hadis ada sebut bahawasanya dulu di dunia ada binatang kambing yang mematahkan kambing seekor lagi. Maka dia akan diadili dalam mahkamah Allah di mahsyar nanti untuk menzahirkan keadilan Allah, dan selepas daripada penghukuman yang berlaku tu, maka kambing-kambing tersebut akan dibinasakan semula oleh Allah lah. Maka kalau macam tu dia ada lagi lah, lepas dibangkitkan oleh Allah, lepas dihidupkan semula oleh Allah, dia akan lajak api lagi. Berada dalam ta'alluq qabdah Allah, ta'alluq yang ketujuh. Kemudian Allah meniadakannya, dan jadi hadis balik. Lepas daripada meniadakan, Allah mengekalkan ketiadaannya, qabdah dia. Jadi untuk yang makhluk yang seumpama tu, dia ada 9 ta'alluq. Untuk kita yang dijanjikan oleh Allah untuk kekal di akhirat, sama ada dalam keadaan bahagia, semoga kita semua bahagia, ataupun sebahagian yang dalam keadaan sengsara, semoga Allah jauhkan kita daripada kesengsaraan akhirat, maka kita berada dalam, kita akan melalui 7 ta'alluq qudrah Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan qabdah, bermula dengan suluh yang qadim, kemudian dijadikan tanjizi hadis, kemudian qabdah dikekalkan atas kewujudan, kemudian ditiadakan tanjizi hadis balik, kemudian dikekalkan atas ketiadaan qabdah, kemudian diadakan semula tanjizi hadis, kemudian dikekalkan atas kewujudan qabdah, sampailah masa yang ditentukan oleh Allah dan sesuai dengan janjian Allah Subhanahu wa taala, adanya nanti ni selepas daripada dihidupkan semula tu abadan, selama-lamanya. Maka kita baqi lah, kita kekal, tapi kekal kita baqi li ghairi, baqi lillah, kita kekal kerana Allah mengekalkan kita. Allah Subhanahu wa taala. Ada lain soalan? Maksud kullu yaumin huwa fi sya'ni, qada mu'allaq, qada mudrum, berkaitan 2 qada di atas dengan tajuk malam ni. Baik. Ini huraiannya panjang lah berkaitan dengan qada dan qadar. Tak apalah, kita cuba, saya bagi maklumat ringkas. Mungkin masa yang akan datang, insya-Allah kita ada masa untuk kita lebih huraikan tentang makna-makna ketiga-tiga. Satunya firman Allah Subhanahu wa taala tentang wa kullu yaumin huwa fi sya'ni. Pada setiap hari itu huwa Allah Subhanahu wa taala fi sya'ni, di dalam urusannya, pada urusannya. Maka pelbagai tafsiran ulama yang berkaitan dengan huwa fi sya'ni. Tafsiran yang paling mudah, yang sesuai dengan kefahaman akidah kita ialah setiap hari Allah mengadakan dan meniadakan sesuatu. Allah mengubah sesuatu setiap hari. Maksudnya setiap hari itu dengan makna sepanjang masa. Itu kembali kepada khilaf di antara Imam Asy'ariyah dengan Maturidiyah, iaitu pada masalah
sifat ataupun arat tu adakah dia kekal 2 zaman ataupun tidak. Bagi pendapat yang mengatakan dia kekal 2 zaman, iaitu qabdah. Allah mengekalkan, contohnya warna. Allah mengekalkan warna tu sampailah masa Allah tukarkan dia. Kalau ikut aliran satu lagi pendapat mengatakan Allah menukarnya setiap masa perkara tersebut. Hijau yang ada pada daun contohnya pada pukul 10 pagi bukanlah hijau yang sama yang berada di daun tu pada pukul 11 pagi. Arak tu ditukar oleh Allah. Allah sentiasa mentajdidkan kejadiannya. Itu antara satu tafsiran makna kullu yaumin huwa fi sya'n. Secara ringkasnya ada beberapa tafsiran bagi firman Allah tersebut yang mudah dan yang boleh relate dalam kita punya perbincangan kita pada malam ni ialah Allah setiap masa itu ada takdir Allah yang dilakukan oleh Allah. Macam kita lah. Macam yang berkaitan dengan kita sekalipun. Kita mendengar sesuatu, kita berkedip mata, kita bernafas. Semua tu berlaku dengan takdir Allah, dengan kejadian Allah. Bukan Allah tentukan set pada awal pagi itu dia akan bernafas sebanyak 24,000 kali. Kemudian Allah tekan start contohnya, maka kita automatik bernafas 20,000 kali, 24,000 kali saja. Setiap nafas kita yang keluar masuk, setiap kedipan mata kita, setiap pergerakan kita ni semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tu maksud setiap hari, artinya setiap masa Allah berada dalam urusannya. Maksudnya Allah menguruskan makhluk-makhluknya. Agak-agak boleh faham dengan benda tu. Satu. Yang kedua dan yang ketiganya berkaitan dengan ta'alluq mu'allaq dan ta'alluq mubram. Ta'alluq mu'allaq dan ta'alluq mubram. Ini antara perbincangan dalam tajuk qada dan qadar. Qada mu'allaq dan qada mubram. Secara ringkasnya, qada mubram ini ialah qada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berubah. Manakala qada mu'allaq ialah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh berubah. Yang boleh berubah. Itu secara ringkasnya. Perbahasan ta'alluq ataupun qada mu'allaq dan qada mubram ini dilihat kepada beberapa nas yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Contohnya Allah sebut wa yamhu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Wa yamhu ma yasha wa yuthbit wa yamhu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Itu antara yang menjadi sumber kefahaman bagi tajuk ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki, wa yuthbit, dan Allah menetapkan ketentuan yang ia kehendaki, wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah itu, pada Allah itu ummul kitab, nama kitab ibu, maksudnya ketentuan yang tidak berubah, ketentuan yang jelas. Maka sebahagian ulama membahaskan di situ berarti ada takdir-takdir yang Allah hapuskan. Ambil pada yamhu, wa yamhu ma yasha, Allah menghapuskan sebahagian yang dikehendaki. Wa yuthbit, dan ada yang ketetapan yang Allah kekalkan. Maka ulama mengambil kefahaman daripada ayat itu dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kepada makna yang sama. Maka ada takdir-takdir Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang Allah tukar. Yang Allah tukar. Dan Allah gantikan dengan yang lain. Contohnya macam dalam hadis Nabi pun, Nabi sebut melakukan perkara-perkara ini memanjangkan umur. Melakukan perkara-perkara ini memurahkan rezeki. Melakukan perkara-perkara ini menambahkan keberkatan hidup dan seterusnya. Membaca amalan-amalan tertentu, melakukan amalan-amalan tertentu boleh menyelamatkan kita daripada musibah dan juga bala, contohnya. Benda tu yang disebutkan sebagai mu'allaq. Kalau buat benda-benda ni, maka takdir akan jadi begini-begini. Kalau tak buat benda-benda ni, maka takdir akan jadi begini-begini. Itu asal konsep dia. Maka itu yang dimaksudkan dengan takdir yang dihapuskan oleh Allah. Itu yang dimaksudkan dengan takdir yang diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tentukan, contohnya lah, orang tu pada hari sekian-sekian aksiden. Orang tu pada hari sekian wala'iyadzubillah aksiden, dan dia parah. Dia cedera parah. Kemudian
mungkin pada sebelum berlakunya aksiden tu dan sebagainya, dia bersedekah. Contohnya, dia bersedekah bagi sumbangan infak kepada pengemis dan sebagainya, jamu makan dan sebagainya sebelum pulang rumah dan sebagainya. Maka dengan perbuatan dia, asbab dengan asbab perbuatan dia, maka Allah selamatkan dia daripada aksiden tu, ataupun dia aksiden dengan kecederaan yang lebih ringan, kecederaan yang ringan sikit-sikit, yang kereta teruk, mungkin dia selamat. Maka itu takdir yang diubah. Itu contoh takdir yang diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang ni disebut sebagai takdir yang ataupun qada yang muallaq, qada yang tergantung. Sebagian ulama lebih jauh membahaskan, disebutkan bahawasanya ini takdir yang ditulis pada lauh mahwi. Lauh mahwi. Mahwi diambil daripada kalimah yamhu itulah. Yamhu, catatan yang terhapus. Sebaliknya ada takdir-takdir. Dalam takdir-takdir tersebut ada yang memang tak dapat diubah. Ada yang memang tak dapat diubah. Maka takdir yang tidak langsung berubah tersebut dinamakan sebagai ta'alluq ataupun qada ataupun qadar yang qada ataupun takdir yang mubram, yang kekal. Yang kekal. Macam mana nak bagi mudah faham konsep ni? Semua benda tu sama ada yang berubah ataupun tak berubah tu, yang Allah tentukan kalau dia buat benda ni dia akan jadi macam ni. Sebaliknya kalau dia tak buat benda ni dia akan jadi macam ni. Semua benda tu berada dalam ta'alluq yang kekal. Maksudnya takdir tersebut berubah dan perubahan takdir tersebut telah pun ditentukan oleh Allah sebelumnya. Cuma untuk menjadikan dia sebagai sebab dan juga ketentuan hukum di dunia. Kan kadang-kadang kalau kita lajak setapak ke jatuh. Lajak setapak ke jatuh. Memang nak lajak lah tapi tiba-tiba tertarik kaki tak jatuh. Maka macam tu lah benda-benda yang lagu tu. Ada kemungkinan takdir tu berubah dan perubahan takdir tersebut masih ditentukan oleh Allah sejak azali. Cuma penzahirannya yang ada di dunia ini yang menunjukkan kepada makna tu saja, juga dengan beberapa nas Quran dan hadis yang juga menunjukkan kepada makna yang sama. Walau bagaimana sekalipun takdir itu berubah, ketentuan itu berubah, dia perubahan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. dia bukan perubahan yang baru berlaku ataupun baru ditetapkan. Sebaliknya perubahan dan berubahnya takdir itu ialah perubahan yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali di dalam Lauh Mahfuznya, dalam takdir, dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. So, sikit banyaklah, panjanglah kalau kita nak bincang satu persatu ta'alluq mu'allaq dan ta'alluq mubrab, qada mu'allaq dan qada mubrab ni, dia ambil masa yang agak panjang. Cuma tu konsepnya secara mudah. Cumanya saya bagi satu ringkasan. Qada mu'allaq ialah takdir Allah Ta'ala yang ada kemungkinan berubah ataupun yang berubah, yang ada kemungkinan berubah ataupun yang berubah dengan asbab perbuatan-perbuatan dan usaha hamba. Asbab dia buat baik, dia buat jahat dan sebagainya. Kalau dia tak pilih tak jadi lagu ni, kalau dia pilih pasal dia pilih lagu ni jadi lagu ni dan sebagainya. Benda tu berada, boleh dikatakan berada bawah qada mu'allaq, takdir mu'allaq. Perubahan sesuatu takdir kerana usaha hamba. Asbab lah, kita dah bincang dah. Usaha hamba tak memberi bekas apa-apa, asbab. Contohnya sebab dia orang yang taat kepada ibu bapanya, maka Allah panjangkan umur dia. Allah murahkan rezekinya. Itu contohnya. Dan ada takdir-takdir yang tidak akan berubah. Bila kita bahagikan ada takdir yang boleh berubah, maksudnya di situ ada pembahagian, ada takdir yang tidak akan berubah. Maka takdir yang tidak akan berubah tu dinamakan sebagai qada yang mubram. Mubram ni maksudnya mati, kemah. Tak bergerak dah. Dia tak berlaku perubahan. Ibram. Tu bila kita lihat daripada sudut pembahagian tu. Cumanya kalau kita perhati dengan lebih jauh, bila kita kaji dalil dengan lebih dalam, ta'alluq mu'allaq ni, takdir mu'allaq ini, dia berada dalam takdir mubram juga.
dia berada dalam takdir mubram juga, dengan makna segala perubahan yang diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu telah pun ditentukan oleh Allah sejak azali. Cuma perubahan itu nampak seumpama seseolah dia berubah bila dilihat dengan mata kasar perjalanan kehidupan manusia di dunia. Itu saja. Itu saja. Bukan secara hakikatnya dia berubah dah. Memang Allah tentukan lagu tu dah. Allah tentukan dia akan buat taat, dia akan berbakti pada ibu bapa dia, dan Allah tentukan bahawasanya rezekinya akan murah ataupun umurnya akan panjang dan sebagainya, seperti mana yang disebutkan fadilat-fadilat tersebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cumanya pada pandangan kita di dunia, kita nampak perubahan takdir Allah tu. Daripada dulu dia orang kata tak ada harapan bah, ni memang jadi bangsat dalam hidup sampai mati dah, tiba-tiba berubah. Tiba-tiba takdir dia berubah. Jadi orang yang lebih baik, terima hidayah, pergi masuk ke pusat dakwah dan sebagainya. Maka jadi orang yang lebih baik daripada orang yang kata tak ada dulu dan sebagainya. Kita nampak takdir itu berubah. Hakikatnya takdir tersebut telah pun ditentukan perjalanan hidup seseorang tu dengan detail dan dengan terperincinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak lari dan tidak akan keluar daripada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu secara ringkasnya penjelasannya. Kita boleh sebut setakat malam ni lah. Sebab kalau nak sebut dengan nak huraikan dengan panjang lebar, dia akan ambil banyak masa lagi. Ada soalan-soalan lain? Ya, qada mu'allaq itu catatan yang di atas, yang di dalam lauh mahwi. Qada mubram itu catatan yang di dalam lauh mahfuz. Lauh mahfuz. Cuma benda-benda tersebut lauh mahwi tersebut tidak ada nas yang jelas yang menunjukkan ke atasnya lah. Cuma diambil daripada kalimah wa yamhullahu ma yasha' tu. Ambil dari itulah. Jadi kita nak katakan ni perkara yang qat'i ada tak? Perkara yang ijtihadi dalam bab akidah saja, berdasarkan kepada nas-nas yang ada. Tidak ada tunjukkan yang jelas atas nama lauh mahwi itu, tak ada. Lauh mahfuz ialah sabit dalam Quran. Lauh mahwi tidak. Dia cuma disebutkan sebagai gandingan bagi lauh mahfuz. Lauh mahfuz takdiran yang tidak akan berubah, takdiran yang dipadam oleh Allah dan sebagainya yang diubah, bukan disebut sebagai lauh mahwi. Diambil daripada kalimah yamhu wa yamhullahu ma yasha', dan memadam Allah Ta'ala akan apa-apa yang ia kehendaki. Maka dia di atas catatan yang terpadam. Itu saja. Maka tak boleh dijadikan sebagai hujah dan sebagainya secara jelas lah. Wallahualam. Jadi, sekali pada kelas lain tak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله.